Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibil mustafa imamil muttaqin Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah di atas keizinan, kesempatan dan juga kesihatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, terutamanya pada pagi yang mulia ini kita dapat datang ke rumah Allah. Kita dapat bersama-sama di dalam solat fardu subuh secara berjemaah, dan seterusnya kita dapat bersama-sama di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat, keberkatan dan juga pengampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk muzakarah kita pada pagi ini berkaitan dengan rahmat Allah, iaitu kasih sayang daripada Allah. Saya mulakan dengan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baina rajulun yamshi fit tariq ishtadda alaihi al-'atshu fawajada bi'ra fanazala biha fashariba thumma kharaja. Kata Nabi, ketika seorang lelaki dalam suatu perjalanan, lalu lelaki ini berada di dalam kehausan yang amat sangat. Dia mencari-cari bekalan air tetapi tidak jumpa. Mungkin bekalan air yang ada pada dia sudah kehabisan kot. Lalu dia pun mencari, kalau-kalaulah ada di kawasan persekitaran dia tu bekalan air, tapi dia tak jumpa. Dan dia terus mencari. Fawajada bi'ra. Lalu dalam pencarian itu, kata Nabi, dia telah bertemu dengan sebuah telaga. Dan dia pun perhatikan dalam telaga tu kalau masih ada air. Lalu kata Nabi, dia mendapati dalam telaga itu masih ada air. Fanazala biha. Maka lelaki itu pun turun masuk ke dalam telaga itu. Fashariba, dan dia pun minumlah air di dalam telaga itu. Setelah dia puas minum, thumma kharaja, maka dia pun keluarlah daripada telaga itu. Fa'idzan kalbun yalhathu fahuwa ya'kulu thara minal 'atshi. Bila lelaki ini keluar sahaja daripada telaga itu, kata Nabi, lalu dia mendapati ada seekor anjing, yang mana anjing ini juga dalam kehausan, sehingga anjing ini menjilat-jilat tanah. Dia menjilat-jilat tanah disebabkan
kehausan yang teramat sangat. Faqala ar-rajulu, maka berkatalah lelaki itu, kata Nabi, laqad balagha hadzal kalbu mithla alladhi kana balagha minni. Laqad balagha hadzal kalbu minal atshi, sesungguhnya anjing ini juga berada di dalam kehausan yang amat sangat. Mithlal ladzi kana balagha minni, seperti mana aku yang berada dalam kehausan sebentar tadi. Lalu kata Nabi, bila lelaki ini mendapati anjing itu juga berada dalam kehausan sama seperti dia, fanazalal bi'ra, lalu lelaki ini dia masuk semula ke dalam telaga tadi. Famala al-ma'a, lalu dia pun tanggal kasut dia. Lelaki ni dia masuk semula ke dalam telaga tadi. Famala al-ma'a khuffaihi, dia pun tanggalkan kasut dia dan dia pun penuhkan air masuk ke dalam kasut dia. Wa amsaka bifaihi, lalu dia pun gigit kasut tu, kasut yang penuh dengan air tadi tu, hatta raqiya, supaya dia dapat naik semula ke atas. Dan alhamdulillah, kata Nabi, dia dapat naik semula ke atas dengan cara digigit kasut yang penuh dengan air. Fasaqal kalba, lalu dia pun berilah anjing itu minum. Tonton dalam hadis ini, Nabi cerita lelaki ini melakukan kebaikan kepada anjing. Dia buat baik dengan anjing. Mungkin kita takut nak buat baik dengan anjing, sebab tu kita tak pernah bagi air dekat anjing, kita bagi batu. Betul tak? Tengok anjing je kita baling. Tapi saya yakin tuan-tuan mesti ada buat baik dengan kucing, kan? Bagi orang yang bela kucing, dia mesti buat baik dengan kucing. Dia akan bagi makan dekat kucing, dia bagi minum, dia mandikan kucing, dia sediakan tempat tinggal kucing. Tapi jangan bagi masalah dengan orang sebelah. Pandai dia bela kucing, jiran sebelah basuh berak kucing, itu tak betul. Dan bagi orang yang tak bela kucing, tak bermakna dia akan benci dengan kucing. Juga dia kena buat baik dengan kucing. Tuan-tuan, lelaki ini, kata Nabi, dia bukan beri kucing minum, tapi dia beri anjing minum. Kalau kita dalam mazhab Syafi'i, anjing ini mughallazah, najis yang berat. Tapi itu tidak menghalang kita untuk buat baik dengan anjing. Cuma dalam hadis ini disebut anjing. Kita pula faham, kita tak perlulah. Kalau kata kita tak boleh buat baik dengan anjing, kita buat baiklah dengan sesiapa pun, hatta termasuk manusia. Nabi kata, disebabkan lelaki ini dia beri anjing tu minum, fasyakarallahu ta'ala lahu wa faghfara lahu. Tuan-tuan, disebabkan lelaki ini dia bagi anjing itu minum, Allah Ta'ala puji perbuatan dia. Allah Ta'ala puji perbuatan dia, dan Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat di langit turut sama puji perbuatan lelaki ini. Itu tadi saya sebut. Macam mana pula kita bagi orang makan, kita bagi orang minum, itu baru binatang. Ya? Kita jamu orang makan. Tuan-tuan bayangkan, puluh, ratus, ribu manusia kita bagi makan. Kalau seekor anjing pun Nabi kata Allah Ta'ala suka, dan faghfara lahu, Allah Ta'ala ampunkan dosa lelaki itu, hanya kerana seekor anjing. Kita bagi beribu orang makan. Ya Allah, berapa banyak dosa kita yang Allah Ta'ala ampunkan.
Faqalu, maka sahabat Nabi bertanya, inna lana fi bahaim la ajrun. Wahai Rasulullah, takkan buat baik dengan binatang pun dapat pahala? Ni sahabat tanya. Qala, maka Nabi jawab, fi kulli dhati kabidin ratbatin ajrun. Wahai sahabat, jangankan kata kepada anjing, jangankan kata kepada binatang, jangankan kata kepada tumbuh-tumbuhan, bahkan kalau kamu buat baik kepada semua makhluk yang bernyawa, tak kira lah, termasuk manusia, asalkan dia makhluk yang bernyawa, kalau kamu buat baik dengan dia, nescaya kamu akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita buat baik dengan dia. Sekurang-kurangnya kita jumpa orang, kita bagi salam, Assalamualaikum, dengan niat untuk bersilaturahim. Tuan-tuan, Allah Ta'ala beri pahala, Allah Ta'ala beri rahmat dia. Ada satu hadis lagi berkaitan dengan rahmat Allah. Nabi kata, hadis daripada Abu Hurairah, ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in. Kata Nabi, Allah Ta'ala menjadikan 100 jenis rahmat. Wa amsaka indahu tis'ata wa tis'ina juz'a. Daripada 100 jenis rahmat itu, kata Nabi, 99 daripadanya Allah Ta'ala simpan. Wa anzala ilal ardi juz'an wahidan. Satu saja daripada 100 itu Allah Ta'ala campak ke atas dunia, 99 daripadanya Allah Ta'ala simpan. Maknanya rahmat Allah yang ada dekat atas dunia ni tak banyak, satu je. Fabihi yatarahamul khalqu. Dengan satu rahmat Allah itulah kita sesama manusia saling kasih mengasihi sesama manusia. Kita tengok muka anak kita, kita tengok muka isteri kita, kita tengok muka jiran, muka menantu, muka sahabat kita, muka masyarakat kita, muka saudara yang seagama dengan kita, muka orang yang kita kenal, kita jadi kasih kepada dia. Tuan-tuan, kata Nabi, itu semua berlaku dengan rahmat Allah yang satu. Bukan banyak, satu. Yang 99 tu wallahu alam, bila Allah Ta'ala nak bagi, mungkin di akhirat nanti. Dengan satu rahmat Allah Ta'ala itu, kita boleh makan, kita boleh minum, kita boleh tidur. Banyak perkara baik yang kita boleh buat, kata Nabi, bukan sebab kita pandai, bukan sebab kita kuat, tapi Nabi kata dengan sebab rahmat Allah yang satu. Apa yang kita nak sombong? Apa yang kita nak angkuh sangat? Hatta kata Nabi, innal farasa latarfa'u hafiraha an waladiha khasyatan an tusibahu. Hatta seekor kuda, kata Nabi, diangkat kaki dia supaya dia tak pijak anak dia. Itu pun berlaku, kata Nabi, disebabkan oleh rahmat Allah. Seorang ibu melahirkan anak, anak tu lahir dengan selamat, itu pun berlaku dengan sebab rahmat Allah. Ibu menyusukan anak, itu berlaku dengan rahmat Allah. Kita seorang suami, seorang ayah, keluar cari rezeki, balik bawa rezeki, kata Nabi, itu pun berlaku dengan rahmat Allah. Apa yang kita nak sombong? Kita datang ke surau pagi ni pun bukan sebab kita sihat, bukan sebab kita kunci jam boleh bangun awal, tapi itu semua berlaku juga dengan rahmat Allah. Faham ji? Kerana itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala menjelaskan apa yang Nabi sebut tadi. Nabi kata
Semua yang berlaku dekat atas dunia ini hanya dengan sebab rahmat Allah. Sehingga Allah Ta'ala sebut di dalam suratul A'raf ayat ke-56. Tuan-tuan boleh tengoklah kalau rajin. Kalau tak rajin pun tak apa, dengar je. Tak faham tak apa, tak ingat tak apa, yang penting faham. Ya. Dalam surah Al-A'raf ayat ke-56, di situ Allah Ta'ala sebut inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Allah Ta'ala ajar kepada kita bagaimana cara kita berzikir. Orang kita faham zikir hanya dengan satu cara sahaja. Selama hari ini kita faham zikir itu bila kita berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sebut saja zikir yang kita faham itu je. Tapi dalam Quran Allah Ta'ala ajar kita sebenarnya ada banyak cara yang kita boleh guna untuk berzikrullah. Selain daripada zikir yang biasa kita buat, Allah Ta'ala juga ajar kepada kita, kamu juga boleh berzikir, ingat kepada aku dengan cara kamu sentiasa melakukan kebaikan, niatkan dia kerana aku. Apa saja kebaikan yang kita buat, sekecil-kecil kebaikan hingga sebesar-besar kebaikan, Allah Ta'ala kata, kamu niatkan kebaikan itu kerana aku, maka itu dikira zikir. Sebab tu Allah Ta'ala jawab dalam Quran, kalau kamu semua termasuk saya, ingat Allah dengan cara melakukan kebaikan, Allah Ta'ala jawab, aku akan ingat kamu dengan cara aku beri rahmat aku kepada kamu. Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang yang sentiasa melakukan kebaikan. Tuan-tuan, rahmat ni maknanya kasih sayang Allah. Kita ni dalam hidup, bila kita dapat rahmat Allah, yang susah akan jadi senang. Yakinlah. Kita boleh selesaikan banyak masalah kita, masalah orang, bukan sebab kita pandai, sebab pertolongan Allah. Bila kita dapat rahmat Allah, yang sempit akan jadi luas. Jamil. Yang sikit akan jadi banyak. Yakin. Yang susah akan jadi senang bila kita dapat rahmat Allah. Tapi bila kita tak dapat rahmat Allah, murka Allah lagi kita dapat. Na'udzubillah. Yang luas akan jadi sempit. Yang banyak kita akan jadi rasa sikit. Sikit tak cukup. Ya. Yang senang kita akan rasa susah. Susah, walau benda tu senang, tapi kita rasa susah. Pasal apa? Mungkin kerana Allah Ta'ala marah dengan kita. Adalah tu dosa yang kita buat sehingga Allah Ta'ala marah kepada kita. Jadinya tuan-tuan, dalam hidup ini Allah Ta'ala kata buat baik. Sebab hanya dengan cara kita melakukan kebaikan sahajalah Allah Ta'ala akan beri rahmatnya kepada kita. Dalam hidup ni, ingat, termasuk diri saya, jangan banyak buat masalah dengan orang. Jangan suka bergaduh dengan orang. Ya. Jangan suka saling membenci sesama orang. Dengan jiran kita nak bergaduh. Dengan adik-beradik pun kita bergaduh. Ya. Doktor, Prof, bergaduh je. Tak ada cerita lain, celik mata bergaduh. Bergaduh. Tuan-tuan, dalam hidup ni buat baik. Selagi mana kita hidup, lagi tu kita kena banyak buat baik dengan orang. Buat baik, bagi orang makan, bagi orang minum, jamu orang makan. Ada orang susah, kita bantu. Tuan-tuan boleh tengok dalam surah Al-Kahfi, ayat yang terakhir sekali, ayat 110. Tuan-tuan ingat, nak jumpa raja ke ada syarat?
Ingat, nak jumpa orang atas VVIP je ada syarat ke? Kita nak jumpa Allah pun ada syarat tau. Allah Ta'ala kata apa? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Allah Ta'ala kata apa? Semua ni termasuk saya, kita nak jumpa Allah. Ingat tak kuliah kita yang lepas, bagaimana Allah Ta'ala akan sediakan syurga untuk kita? Kalau ingatlah dalam kuliah yang lepas lah, kita dah sembang panjang lebar tentang jenis-jenis nikmat syurga yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Tuan-tuan, semua nikmat syurga, hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa wala kizaba, yang kita baca pada kuliah lepas. Semua itu nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi, sementara Allah Ta'ala nak bagi kita nikmat jumpa dengan dia. Sebelum kamu jumpa aku, sebelum kamu tengok zat aku, kamu ambillah dulu nikmat-nikmat syurga yang aku bagi untuk kamu ni. Ya? Yeah? Allah Ta'ala kata, kalau kamu nak jumpa aku, pertama sekali kamu kena dapatkan rahmat aku. Kamu kena dapatkan kasih sayang aku. Macam mana kita nak jumpa orang kalau orang tu benci kita? Ya? Kan itu Allah Ta'ala kata, faman kana yarju, maka barang siapa yang mengharapkan, yakni rahmat Allah, supaya dengan rahmat Allah Ta'ala itu liqa'a rabbih, dia boleh, dia dapat bertemu dengan Tuhan dia, yakni Allah. Syarat dia ada apa? Dia kata falyamal amalan salihah. Selain kamu kena beriman dengan Allah, selain kamu kena bertakwa kepada Allah, falyamal amalan salihah, kamu juga kena melakukan amal kebaikan. Kena buat amal soleh, kena buat baik dengan orang. Sebab tu kita hidup ni kita buat baik, supaya dengan kebaikan itu kita dapat pahala, supaya dengan pahala itu menjadi asbab untuk kita masuk syurga, supaya bila kita masuk syurga, lama kelamaan kita akan dapat nikmat yang paling tinggi dalam syurga, iaitu bertemu dengan Allah. Kita dapat tengok zat Allah. Syarat dia falyamal amalan salihah, kamu buat baik, lakukanlah amal kebaikan, dan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, jangan sesekali kamu melakukan apa-apa perbuatan yang boleh mensyirikkan Allah. Hati-hati ya tuan-tuan. Hari ini dalam banyak-banyak cara untuk orang sihir, untuk seseorang menyihir seseorang, hari ini dia boleh guna kaedah duit. Dia campaknya duit shilling, dia campaknya duit kertas. Kita pun nampak duit seronoklah nak ambil duit, kita pun pegang. Tak payah ambil, kita pegang je duit tu. Sebenarnya kita dah pun terkena sihir. Hari ini orang menggunakan duit untuk sihir orang, terutamanya di premis-premis perniagaan. Hatta orang meniaga bawah payung pun kena sihir hari ini. Bukan meniaga dekat kedai je, dekat bawah payung pun kena sihir. Ada kes, kita ada banyak kes. Ya. Kenapa ni? Dia jadi macam ni sebab dia jumpa, selepas dia jumpa duit kertas dekat depan gerai dia, RM1 je pun. Ya. Dia pegang, dia bawa balik, dia demam, terus dah tak cakap dah sekarang. Banyak kes. Tuan-tuan, ini syirik. Si pelaku ni dia telah melakukan perbuatan syirik kepada Allah, dan jangan harap orang ni akan dapat bertemu dengan Allah. Jangankan kata jumpa Allah, syurga Allah pun dia tak akan dapat. Ya. Jadi orang yang pernah berurusan dengan bomoh untuk sihir seseorang, saya nasihatkan dia kena bertaubat. Kalau kita ada kawan yang suka berbomoh, suka sangat berbomoh ni, nasihat dekat dia, itu syirik tuan-tuan. Walaupun semayangnya elok, ya. Kita jumpa ada juga hamba Allah
Anak dia sakit. Selalu sakit, kena gangguan. Dia kata dah macam-macam jenis rawatan dia cari, dia buat, tapi anak dia tetap kena gangguan. Tuan-tuan, saya pesan kalau anak ada gangguan, jangan rawat anak tu saja. Tahu, kalau anak ada gangguan, kalau cucu tuan-tuan ada gangguan, jangan dirawat anak ataupun cucu saja, rawat mak ayah tu sekali. Memanglah kalau kita rawat anak tak sembuh sebab mak ayah tu tak dirawat. Kecuali kalau anak dah besar macam ni, lainlah cerita. Macam Haji Amir ni, ni tak payah rawat mak dah. Tapi kalau anak tu kecil lagi, anak tu masih dalam tanggungan lagi, cucu pun begitu, masih dalam tanggungan lagi, sakit disebabkan gangguan, dia pun pergilah bawa cucu dia pun pergilah bawa anak dia untuk dirawat, memang takkan sembuh. Sebab dia punya punca dia pada mak, pada ayah. Sebab tu saya nasihatkan, dia pun pergilah rawat anak dia macam-macam tempat. Last kali dah habis ikhtiar dah. Adalah hamba Allah ni kata, kau bawa pergi jumpa seorang ustaz dekat Indonesia ni. Ni orang kaya lah, cerita dia orang kaya. Dia pun bawa lah anak dia pergi ke satu santren ke Indon, supaya ustaz dekat pesantren tu boleh ubat anak dia. Jadi ustaz tu kata kena tinggal dekat sini lebih kurang dalam masa sebulan. Tak apalah, dia setuju. Dia tinggalkan anak dia dekat pesantren tu, duduk sebulan. Alhamdulillah, sepanjang anak dia duduk kat situ, dapat rawatan dekat ustaz ni, tak ada gangguan dah, tak ada sakit. Tapi dia beri sesuatu kepada si ibu ni, si ibu dan si ayah ni, bawa balik anak tu. Alhamdulillah, sampai sekarang tak ada gangguan anak tu. Anak dah besar dah kahwin dah pun. Cuma baru-baru ni bila si ibu, si ayah tu dia buka barang yang diberi pada dia tu, rupa-rupanya barang tu tangkal, berbentuk tangkal. Dan tangkal itu diisi tangkal tu dengan tanah kubur. Dan bila kita tengok, ini bukan tanah aja. Apa kaitan tanah dengan jaga budak ni? Budak ni tak diganggu disebabkan oleh tangkal. Bukankah ini ada unsur-unsur syirik? Baik, sebagai bukti saya kata, puan berani tak nak buang tangkal ni? Kalau saya buang tangkal ni, siapa nak jaga anak saya? Nampak? Itu dia punya turning point dia. Ini Allah Ta'ala kata, kamu nak jumpa aku. Macam mana kamu nak jumpa aku, tapi dalam masa yang sama kamu kata ada yang lain daripada aku jaga anak kamu? Macam mana? Ini Allah Ta'ala kata, la tusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Kamu jangan buat satu, apatah lagi dua, tiga. Allah Ta'ala kata, walaupun satu perbuatan syirik, jangan sesekali kamu lakukan selain pada aku. Oh, ustaz ni kuat ni ustaz. Memang biasanya kalau sihir menggunakan tanah kubur ni, itu biasanya dia bukan jenis jin biasa tau. Dia jenis jembalang. Jenis-jenis jembalang. Kalau jembalang tu pula dia punya lidah tu sampai tanah. Kalau kita tengok pun takut. Saya tengok pun takut. Ya? Dia punya lidah tu kalau dia jelik sampai ke bawah. Jangankan kata manusia, jin tengok pun jin lari. Sebab tu jin yang kacau anak dia tu tak kacau dah. Sebab yang jaga anak dia jembalang. Saya kata puan kena buang benda ni. Tapi dia tak ada kesanggupan nak buang. Nampak? Terpulang. Tapi semayang bagus. Dengar ceramah. Bersedekah. Berzakat jangan cakap. Orang kaya, ada je orang perlu duit, dia bagi. Tapi betul Allah Ta'ala kata, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kalau kita buat baik dalam masa yang sama kita buat benda-benda syirik, tuan-tuan, pahala kebaikan kita itu kata Allah saling tak tumpah seperti debu-debu yang berterbangan. Sia-sia je. Sebab tu jangan. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kahfi ayat yang terakhir supaya kita mudah nak cari. Allah Ta'ala kata,
kamu nak jumpa aku, falyamal amalan salih, buat baik. Tak cukup syarat buat baik, kamu kena buat satu lagi, jangan sesekali melakukan sebarang perbuatan syirik kepada Allah. Boleh? Dan saya tutup muzakarah kita pagi ini, rahmat Allah ni, dengan satu kalam daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya dia menjadi bekalan untuk kita bawa balik ni. Apa kata sahabat Nabi? Dia kata, ar-rahimun yarhamuhumullahu rahman, yarhamuhumur rahman. Kata sahabat ni, kamu kena jadi orang yang baik. Ar-rahimun ni maknanya jadilah orang yang baik, orang yang ada sifat kasih sayang kepada sesama makhluk. Jangan suka dan cepat sangat simpan rasa benci dalam diri itu pada orang. Sikit-sikit benci, sikit-sikit marah, sikit-sikit. Ini tak bagus. Cepat sangat kita nak bersangka buruk dengan orang. Jangan. Ya. Kata sahabat, ar-rahimun, kamu kena jadi orang yang baik. Kenapa kamu kena jadi orang baik? Kata sahabat, yarhamuhumur rahman, kerana kamu akan dikasihi oleh Allah yang memiliki sifat rahman. Orang baik, Allah Ta'ala akan suka pada dia. Maknanya orang jahat, orang tak baik, Allah Ta'ala benci. Itu yang kita faham. Dan sahabat kata lagi, irhamu man fil ardi, berkasih sayanglah kamu wahai manusia ketika kamu berada di atas bumi Allah. Sama ada dengan manusia, sama ada dengan binatang, sama ada dengan tumbuh-tumbuhan. Kita tengok pokok tu kering nak mati, kita siram dia. Tuan-tuan, siram pokok yang nak mati itu pun sebenarnya, kata Nabi, Allah Ta'ala puji. Tengok. Kerana itu kata sahabat, irhamu man fil ardi, buat baiklah kamu ketika kamu berada di atas bumi Allah ini. Kenapa? Kerana bila kamu buat baik ketika kamu berada di atas bumi Allah Ta'ala ini, sahabat kata, yarhamkum man fis sama, bila kamu buat baik dengan semua makhluk di atas bumi Allah Ta'ala ini, nescaya kamu akan dikasihi oleh semua makhluk Allah yang berada di atas langit sana. Allah Ta'ala suka dengan kamu, Allah Ta'ala akan perintahkan malaikat di langit suka kepada kamu. Dan Allah Ta'ala juga akan perintahkan semua malaikat di bumi turut sama kasih kepada kamu. Tuan-tuan bayangkan dalam hidup ni, bila semua orang suka dengan kita, Allah Ta'ala suka, malaikat suka, manusia suka, binatang suka, pokok suka. Masya Allah. Kita belum jumpa Allah, kita belum masuk syurga pun, kita akan rasakan dunia ini umpama syurga untuk kita. Tapi kalau orang benci kita, orang tak suka kita, Allah pemarah dengan kita, belum pun masuk neraka, na'udzubillah, kita dah merasakan seolah-olah dunia ini umpama neraka untuk kita. Ya, mudah-mudahan muzakarah kita yang ringkas ini tak banyak, sikit dapat memberi manfaat kepada kita supaya jadi orang baik, jangan jadi orang yang selalu beri masalah kepada orang lain. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.